Tapi memang banyak kata orang memang tengah musim beraya ni. Jamuan rumah terbuka jangan risau, dijangkakan akan sampai kepada bulan Zulkaidah dan Zulhijjah, insya-Allah. Jadi kalau orang kata raya sebulan, bohong, malahan lebih daripada tu. Jamuan rumah tu kopak kan. Tapi ingat, kalau dalam bab beraya ni adab kena jaga. Pergi beraya rumah orang, pertama jangan berlama-lamaan. Yang kedua, jangan paksa orang buka pintu rumah dia. Orang Melayu ni, raya, buka lah pintu. Dia pula sarang tuan rumah. Dari segi adab tu, ramai yang tak tahu tu. Bila bagi salam, jangan bagi salam tepat dekat menghadap pintu rumah orang. Jangan. Pergi rumah orang, kena ke tepi sikit. Tepi sikit daripada pintu utama dah. Assalamualaikum. Bila tuan rumah buka, Waalaikumsalam. Sekejap. Jadi sempat je nak cover. Kalau buka tu nampak baju dalam, suara dalam kat tingkap, suara dalam berlubang tu kat lantai, la ilaha illallah. Baju dalam yang dah tak berapa sempurna tu, sebelah ada, sebelah tak ada. Kan? Tak, ni betul. Benda tu aib dengan kotor, bersepah. Jadi bagi sekejap, dia tutup, dia kemas, baru dia bagi masuk. Terlindunglah aib tuan rumah tu, macam tu. Dan kemudian, contohlah, Assalamualaikum, salam, tak maaf boleh tak datang? Dan tak pernah obat kojo lah datang pasar raya nak dengar ceramah pada hari raya. Tapi hari ni orang datang sebab bukan nak dengar ceramah sangat, nak ambil gambar. Itu sebab dia tak kisah dapat tengok belakang sampai depan pun jadilah tengok belakang kan. Orang berebut di depan, dia nak tengok belakang. Alhamdulillah hari ini kan, hari ini kita berada dalam suasana yang suasana yang tenang, damai, tetapi hati-hati sebab penyakit-penyakit yang kita takut dulu dah mula datang balik. Tapi sekarang orang dah tak takut lah. Covid tinggi sekarang, biasa. Mana ada pakai pelitup muka, ada pun turun, relax, tak ada apa. Tak ada apa pun, okey je. Covid dah macam demam ni, tak ada hal ke. Kalau kena tidur kan biasa lah. Kalau bangun, tak bangun sudah. Dia rasa macam tu lah kan. Tapi apapun dalam kita sampai pada mood hari raya ni. Pada mood hari raya ni, apa yang paling penting sekali, kita jangan lupa apa yang telah kita usahakan dalam 30 hari pada bulan Ramadan dulu. 30 hari yang kita usahakan pada bulan Ramadan tu, antaranya yang kita kejar pada ketika itu adalah kita kejar ketakwaan. Pada bulan Ramadan itu 30 hari itu, pertama saya jangan baca amal ada muzik latar belakang, rasa macam nak menyanyi pun ada. Dia kalau kita tengok pada bulan Ramadan lagi itu, salah satu kalau kita tengok objektif kita puasa, yang pertama kita mengisapi nasib orang yang kurang bernasib baik daripada kita. So macam itulah hari ini, walaupun kita dah masuk hari raya, walaupun kita dah beraya, kita masih lagi terasa nak tolong orang susah. Itu sebab kita heran pada bulan puasa itu anak-anak yatim fully book. Dia lagi sibuk daripada berceramah. Orang nak booking dan manja buku puasa dengan YB tertentu. Kita dah full, cuba minggu depan. Lain kali booking awal sikit, dia pula sound YB kena booking di awal. Sebab anak yatim pun tiba-tiba jadi penuh. Lepas tu rumah-rumah kebajikan, rumah orang warga emas pun mendapat tumpuan pada bulan Ramadan. Tetapi bila masuk haji Syawal, seolah-olah anak-anak yatim tadi sudah tidak yatim lagi. Tiba-tiba dia dah ada mak bapak. Sebab orang tak tahu dah dengan dia kan. Hari ni makan, setakat ni saya tengok muka lah. Saya tengok muka, kebanyakan masih lagi belum start puasa 6 dulu. Tengok cara je lah, Saya Alhamdulillah hari ini dah masuk hari yang ke-8 saya tak puasa kan, makna sama lah juga kan, makan aja. Tapi macam tu juga dengan kerja. Kita fikir ada orang yang kurang bernasib baik pada kita, kita fikir nak tolong orang, nak bantu orang mana yang kita boleh. Macam saya lah, kalau ikut geram, memang tak nak ceramah, datang ceramah tadi kan, orang tengah mood beraya je ni. Tapi
saya fikir tak nak. Itu salah satu bentuk bantuan yang boleh saya bagi. Saya datang lah, orang Segamat dah lama tak jumpa saya. Sebenarnya saya datang Segamat, saya datang berceramah di Segamat ni dah daripada tahun 2000 saya daripada tahun 1999 lagi. Kan? Tahun 9, tahun 2000, 2001, 2002 saya selalu masuk di ITM Segamat. Masa tu saya jadi jurulatih debat. Saya mengajar debat Citra Daksina, Johor je kan tu, Johor, Melaka. Dia buat pertandingan debat Suara Selatan. Lepas tu kita buat pertandingan pidato. Saya datang mengajar di sini, bawa ITM Segamat sampai menang dekat Piala Sultan Zainuddin di Terengganu. Selalu datang. Tapi masa tu orang buat tak tahu je saya sampai Segamat. Sebab masa tu belum Samsul Debat lagi. Kan? Jadi Segamat ni cuma kebetulan bila pergi kat stesen kereta api, saya tak tahu dah lawa stesen kereta api ni. Dulu stesen kereta api tu ada 3 orang gila saya nampak. Satu tu pakai topi cowboy, satu tu biasa, saya ingat ke masa tu. Kan? Bukan gila lah, dia 9. Tak cukup 1 nak 10. Kan? Dululah, dulu. Saya ingat lagi. Masa zaman dululah saya datang. Dan ibu saudara saya belajar di ITM Segamat. Dulu ITM Segamat lagi lah, ulu banat betul, tompek jin bertandang. Saya ingat lagi naik private sapu, ada seorang tu nama dia Abun. Saya tak tahu ada lagi tak Abun tu, tak tahu. Kalau nak keluar naik kereta Abun tu, bawa keluar dululah. Alhamdulillah. Makna tu saya nak kata Segamat ni bukan apa. Saya ingat lagi kedai Dobi Segamat, ingat lagi. Kedai Cenderahati Segamat. So saya biasa di Segamat ni, insya-Allah. Dan paling dekat lah daripada Seremban, kalau nak datang pun dalam 2 jam sampailah Segamat ni, tak jauh pun. Jadi rindu datanglah juga, sebab saya dah lama nak datang Segamat ni. Terima kasihlah orang Segamat ingat kat saya. Walaupun ceramah di Segamat Mall Central, nama dulu tak macam tu nama dia, mengada-ngada tukar nama. Kan? Segamat Mall Central nama dia sekarang ni. Segamat Central. Segamat Central. Dahsyat. Tak ada nak sebut Pasar Raya Segamat, memang tidak lah, kan? Biar dia bunyi tu bunyi ada standard sikit lah, kan? Tengok kan, alhamdulillah hari ni ramai. Saya tengok 20,000 tak kurang. Yang dengan ceramah kayak colah-colah baju pun ada. Yang meniaga tolong tengok-tengok sikit, kan tak cukup salai kan, kita tengok tu kan. Nak yang dekat harga RM25 tu je tu. Kan? Baguslah, saya suka suasana macam ni. Tapi tu pertama, kita menginsafi ada orang kurang nasib baik daripada kita. Tu yang kita kena fikir. Ada orang kita boleh tolong, kita tolong. Dalam kehidupan kita mana boleh bantu, kita bantu. Kita jangan fikir nak tolong orang ni kita kena jadi kaya. Tak. Nak tolong orang ni tolong ikut kemampuan kita. Tiba-tiba orang datang hulur tangan, minta tolong sikit, saya tak makan. Dia minta tolong, datang kat kita tu ujian teman-teman. Ujian teman-teman. Nak tengok kita tolong ke tak? Nabi kita sendiri pun, Nabi Muhammad SAW, pernah satu ketika orang datang, Nabi kata, kau pergi dekat rumah yang hujung tu, rumah hujung tu ada seorang perempuan kat dalam tu, kau minta tolong kat dia, kau cakap Rasulullah hantar kau ke sana. Dia hantar rumah apa? Rumah anak dia Fatimah. Itu pun satu bentuk pertolongan. Maknanya masa tu Fatimah bila nampak orang tu cakap ada Rasulullah hantar aku suruh minta tolong dengan kau, Fatimah bagi rantai mas kahwin dia masa kahwin dulu. Dia sedih sangat dia bagi tu, sebab dia tahu bila Rasulullah sampai hantar pergi rumah dia, maknanya Rasulullah dah tak ada apa-apa dah. Tapi dia masih lagi nak tolong, dia hantar ke rumah yang boleh tolong dia. Macam tu lah. Macam kita tak boleh tolong, malah kita bawa kat tempat orang yang boleh bagi pertolongan kat dia, kita tolong lah. Ada seorang sahabat saya, sahabat baik daripada kecil, datang jumpa saya semalam. Ada satu masalah. Hati-hati kepada semua. Nampak dekat dalam media sosial ada beritahu nak bagi tu ni, minta perhatian juga untuk kena tengok tu. Sebab dalam tu dimaklumkan siapa yang memerlukan bantuan keuangan untuk berniaga dan sebagainya. Dia keluar dalam media sosial sekarang. Dia pun ambil. Dia kata dia nak mohon, dia nak pinjam. Kebetulan ada masalah berniaga, dia pun nak pinjam. Nak pinjam berapa? Nak pinjam 5-6 ribu je. Nak pinjam 5-6 ribu, dia kata dia tak boleh bagi. Dia hanya boleh bagi 3 ribu saja. Dia boleh bagi 3 ribu, tapi dengan satu syarat, kena bayar setiap minggu 1,000, 1,000, 1,000. Seminggu 1,000, 1,000, 1,000. 3 minggu. Kalau dia boleh bayar tu, baru dia akan dapat lagi banyak lagi.
Tetapi bila bagi pinjaman dengan satu syarat, bagi 3,000 tu dia tak dapat penuh, dia hanya dapat 2,100 saja, 900 dia akan pegang. Orang tengah ada masalah, ambil aje lah, dia pun ambil. Bila dia ambil, minggu pertama boleh bayar, minggu kedua tak boleh bayar, minggu ketiga tak boleh bayar. Dia minta tempoh, tak boleh, mesti bayar juga. Benda tu dah jadi double, dia kata. Kemudian datang pula satu mesej, kata nak tak minta bantuan dengan dia. Satu grup lagi. Saya tahu kamu berhutang dengan orang ni kan, dia kata. Saya boleh bantu selesaikan hutang dia, tapi saya akan bagikan awak, lepas tu awak kena bayar pula dekat saya 2,000 pula seminggu. Jadi dia nak lari keluar, dia terpaksa ambil tu. Kemudian pun masalah yang sama, datang satu grup lagi, akhirnya jadi 8 grup. Total yang pinjam awal 3,000 dah jadi 35,000. Ya, dia minta tolong. Dia kata tak ada terfikir orang lain, orang cadang jumpa. So, saya nak tolong, saya kata saya boleh tolong, saya kata saya boleh bantu, tapi bagi detail nama orang yang bagi pinjam tu dengan nombor telefon dia. Sebab saya nak bawa dia betul-betul ikut prosedur dan lunas undang-undang betul-betul. Sebab saya kata berapa hutang? Berapa hutang sebenarnya? Berapa exactly hutang kamu dengan dia ni? Berapa? Kita tak nak kan, kita dah tolong bayar, tak, ada lagi, bunga dia banyak ni, kita tak nak. Tapi kita kena tolong juga. Tu sebabnya hati-hati kan. Sekarang ni zaman orang ambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Dulu ambil kesempatan atas kesenangan orang lain, hari ni ambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Hari ni hati-hati. Fikir nasib orang lagi susah daripada kita, kan? Macam hari ni kalau kita datang shopping beli, ingat nak beli sikit untuk apa? Nak bagi orang susahan, nak tolong orang ni, contohnya itu. Yang kedua, untuk mengawal hawa nafsu. Kawal hawa nafsu kita, kan? Dalam kita datang dekat pasar raya ni, boleh beli ikut keperluan kita, kan? Jangan jadi macam setengah orang dapat duit bonus, kan? Dapat duit insentif yang tertentu, kan? Raya buat loan pun sanggup, tetapi sampai masa bila habis raya, yang ni raya ke-8 dia dah mula menung ni. Macam mana jam jalan tu, macam itulah jam kepala dia. Aduh, Allah, macam tu kan. Ya. Orang lelaki mulalah ditanya soalan, macam mana ni bang? Macam mana ni bang? Gitu kan. Masa shopping itu tak ingat, nak sedondon, kan? Semua nak sama. Baju, seluar, kain, tudung dengan langsir-langsir sedondon. Dahsyat tak dahsyat kan? Rumah pun tukar cat berhabis. Samsul debat senang kan tuan-tuan. Baju dia pun tampah sakat lengannya, ya, jimat kain. Ini ya. Anak-anak saya semua baju macam tu, lengan senang. Ambil wuduk tak payah gulung-gulung lagi dah. Ini ya. Kan? Seluar hitam sudah. Raya juga tak ada dia tangguh raya tu sebab kau tak pakai baju raya. Kan? Raya tetap berlalu, kan? Itu dia. Jadi makna kata kawal hawa nafsu kita. Kadang-kadang kita bulan puasa boleh tahan, ya? Tapi ada juga orang bulan puasa itu berat badan dia naik, ada. Dia makan lagi teruk daripada bulan tak puasa. Bulan puasa dia makan pagi, tengah hari, malam makan sikit-sikit, tapi bulan puasa dia jamak kan. Breakfast dengan lunch dia jamak takhir, bawa pada waktu malam. Dia combine kan tu, tersandar tu, kan? Banyak betul dia makan. Saya kena kontrol, saya alhamdulillah saya kontrol. Lepas saya balik umrah 2 minggu sebelum Ramadan, saya kontrol 4 benda putih saya tak makan. Nasi, gula, susu, tepung. Stop. Nak cepat sebab untuk umur-umur kita ni, YB kita lebih kurang umur kita. Tapi YB dia slim, dia lain. Dia bagi dia tolan roti john sebatang pun badannya macam tu ya. Dia lain, dia rajin exercise. Dia sebenarnya kadar metabolism badan orang yang umur 40 tahun ke atas dia dah kurang, dia kena exercise juga. Jadi kalau nak betul, kena kontrol makan betul tu, nasi, gula, susu, tepung. Yang paling susah nasi. Paling susah nasi. Saya last makan nasi tengah hari tadi lah, masa berhenti apa tu last tu. Lepas ni berazam balik lah tak nak makan. Kan?
Alhamdulillah lah, kalau tidak hari tu perut ni macam tembikai berlagu dengan rostrum ni kan, ada kontrol sikit. Korang lah edit video aku daripada besar ni kecil-kecil tinggal muka je, lepas tu bulat pula tu. Tu yang kena kontrol tu, tak sanggup tengok muka sendiri kan, kontrol. Kawal hawa nafsu kita, kontrol berat badan kita, kena kontrol. Kita nak kurus bukan sebab nak lawa, tak ada. Kalau muka dah tak boleh belah tu, tak boleh belah juga kan. Tapi maksud nak kurus ni sebab nak ringankan badan, mudah nak beribadah. Itu je sebenarnya. Tengok ni kan, dapat kita nak bergerak ke sana kemari sana. Tengok tu abang tu, Angah Camah Samsul Debat pun bersidai ada dekat tempat penyidai baju. Punya lah tak dapat, ada nak centang kan, tak dapat nak beli, nak centang kan. Payah bila berat badan ni dah lebih kan. Di Malaysia ni kadar kegemukan paling tinggi di Asia Tenggara. Apa benda kita tak makan, semua benda kita makan kat Malaysia ni. Pucuk paku pun makan. Tak? Pucuk paku, tai itik makan. Lompat tikam makan. Asam gumpal semua makan. Belimbing bosi tolan semua makan. Jambu batu pun makan kat Malaysia ni. Tapi makan tak ada masalah kalau seimbang dengan apa yang kita buat, aktiviti kita tak ada masalah. Kawal hawa nafsu kita. Nafsu berbelanja, kawal. Dia bukan masalah tak boleh belanja, boleh belanja, tetapi pengurusan keuangan penting kan. Duit banyak macam mana pun habis, kalau ditarah pun habis macam mana pun lah. Masuk je pasar raya ni boleh selesai. RM100 masuk dalam pasar raya Segamat Sentral ni kan? RM100 ni macam nothing lah orang kata kan. Masuk Watson ni nak kat RM100 lah. Orang perempuan beli tuala yang bersayap tu kan, macam ni ada gambar kan, ada gambar sayap tu kan. Itu dah RM60 lah, RM50-60 bila dia beli. Tak bayang, nasib baik orang lelaki tak kena pakai. Tu orang lelaki berkorban, dia tak pakai. Orang lelaki kalau pakai duduk kat situ pun tak selesa je tepian kan, tak tahulah. Betul. Kawal perbelanjaan kita. Duit banyak macam mana pun tak cukup. Tu sebabnya kita kena kontrol. Perbelanjaan berhemah, berbelanja sekadar yang perlu, jangan ikut hawa dan nafsu. Kontrol. Dan yang ketiga, Ramadan hari itu memupuk kita untuk menyuburkan sifat pemaaf, jujur dan bertolak ansur. Maafkanlah Samsul Debat lambat sikit hari ni kan. Orang tadi dah resah, dia dah mula marah penganjur dah. Betul ke dia datang? Jangan tak datang nak kata. Dah mula nak keluar ayat-ayat macam tu. Balik lu, tak jadi ni, mesti ganti ni. Dah ready pengganti saya tadi dah. Kan? InsyaAllah Samsul Debat dia lambat-lambat pun dia datang. Tadi jam betul, ada satu lori tu mengada pula. Tak nak bagilah laluan kan. Alasan kan? Tapi memang banyak kereta, orang memang tengah musim beraya ni. Jamuan rumah terbuka, jangan risau, dijangkakan akan sampai kepada bulan Zulkaidah dan Zulhijjah, InsyaAllah. Jadi kalau orang kata raya sebulan, bohong, malahan lebih daripada itu. Jamuan rumah tu kopak kan? Tapi ingat, kalau dalam bab beraya ni adab kena jaga. Pergi beraya rumah orang, pertama jangan berlama-lamaan. Yang kedua, jangan paksa orang buka pintu rumah dia. Orang Melayu ni, raya buka lah pintu, dia pula sangat orang rumah. Dari segi adab tu ramai yang tak tahu tu. Bila bagi salam, jangan bagi salam tepat dekat menghadap pintu rumah orang. Jangan. Pergi rumah orang, kena ke tepi sikit. Tepi sikit daripada pintu utama dah. Assalamualaikum. Bila tuan rumah buka, Waalaikumsalam. Sekejap. Jadi sempat je nak cover. Kalau buka tu nampak baju dalam, suara dalam kat tingkap, suara dalam berlubang tu kat lantai. La ilaha illallah. Baju dalam yang dah tak berapa sempurna tu, sebelah ada, sebelah tak ada. Kan? Tak, ni betul. Benda tu aib dengan kotor bersepah. Jadi bagi sekejap dia tutup, dia kemas baru dia bagi masuk. Terlindunglah aib tuan rumah tu macam tu. Dan kemudian contohlah, Assalamualaikum, salam, tak maaf boleh tak datang lain kali. Kita sebagai orang yang datang ke rumah tak layak nak kecil hati. Kena ingat, sebab itu hak tuan rumah.
Kau siap kau datang rumah aku besok, biar aku takkan bagi kau masuk rumah aku. Nak dibalas dekat orang tu. Selang 2 minggu jumpa, sampai hati kau tak bagi aku masuk. Aku bukan tak nak bagi kau masuk. Apa halnya? Aku berlepas bergumpal dengan bini aku. Bergaduh ni Aku takut kalau bagi kau masuk dengan kau sekali bergumpal dengan dia. Nampak? Tu ramai yang tak tahu. Lepas tu kalau masuk rumah orang, Assalamualaikum, salam. Masuk, sini duduk sini. Ikut cakap tuan rumah. Ni kau pula, situlah situ. Senang sikit depan TV. Apa hal kau? Dia dah tentukan tempat untuk kau. Lagi satu lagi kalau masuk. Meh lasnya makanan. Kita duduk depan TV lah. Mesnya makanan dah siap. Bawalah makanan tu sini. Dia pula. Satu lagi, mata jangan liar-liar sangat tengok rumah orang ni. Iya, baka ni rumah kau ramai orang ada tu. Macam tu. Kan? Ataupun cakap, engkau ni sibuk betul ya. Kenapa? 3 bakul baju tak berlipat ni. La ilaha illallah, jangan sebut. Yang suami dah pandang bini. Kenapa kau kata simpan dalam bilik? Dia marah dengan apa? Iya. Ini ramai orang tak perasan. Lagi satu kita tanya, ini makanan saya dah 3 tahun. Astaghfirullahalazim, jangan tanya. Orang tu dah terbalikkan dah depan ke belakang tu. Langsir. Dengan harapan kau tak perasan. Kau tegur juga lagi. Jangan. Satu lagi panggil orang perempuan. Yang paling orang lelaki tak boleh tahan. Tak kira lah bini siapa. Bini YB bersama. Dia buat YB sini, tempat lain. Abang pegang beg bang nak pergi tengok rumah sekejap. Jangan tengok rumah orang. Dia rot tua, dia pusing rumah orang ni. Ya Allah bang, bilik air dia besar betul. Boleh tidur. Bilik air pakai jadah kau nak tidur dalam bilik air orang tu. Lawa betul bang, rumah dia bilik ada 8. Dalam bilik ada bilik. La ilaha illallah. Ya ke? Yang tu. Itu pun kena hati-hati. Kalau suami tak payahlah nak tengok rumah orang buat apa. Alah dia yang ajak lah. Kalau dia ajak tak apalah, pergilah tengok. Kenapalah rumah kita tak macam dia ya bang. Tu yang susah tu. Sebenarnya satu lagi dalam bulan Ramadan ni dah mengajar kita pada Syawal ni, bersyukurlah banyak-banyak. Tengok rumah orang besar. Rumah dia besar, bil dia pun besar. Bil elektrik dia tak sama macam kita. Kita bil elektrik kita 100 lebih pun kita dah bising. Bil elektrik dia 500 lebih. 500 lebih bil dia. Bulan ni sikit pula 500 lebih. Kita pun heran dengan. Bayangkan dia aircon 24 jam. Bayangkan dekat jamban pun aircon. Tu yang buang air tu mengigil. Tu belum cerita ada satu rumah orang kaya saya pergi tu, pusing kepala paip tu, menyala lampu kat kepala paip tu. Ya cakap tu. Dahsyat betul. Dekat tempat shower tu ada satu tu untuk dia punya panas tu. Jenis berapa panas. Satu tu dia punya volume air. Satu tu gitu AM FM. Ada radio. Kau mandi kau boleh boring mandi. Heran betul aku. Dengarlah. Kan Suria FM. Dengar kan, Best 104. Dengar, bayangkan. Itu orang kaya. Cara masing-masing lah kan. Kita buatlah cara kita. Kita kampung-kampung lah. Jangan risau, Samsul Debat pun orang kampung, tak ada masalah, okey je. You can take Samsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Samsul. Remember that, you know. Saya tak malu ngaku saya orang kampung, okey je. Kan? Itu yang saya heran bila pergi beraya rumah orang sekarang ni. Pergi beraya kat Segamat, spaghetti, pahal. Kan? Itu yang saya suka pergi Pontian itu, saya boleh makan. Ada satu restoran tu yang apa? Yang hari-hari hari raya tu. Ketupat lemang hari-hari dekat traffic light tu. Seronok betul makan. Lagu raya hari-hari. Masa tu raya Cina tu. Masa tu saya shooting My House TV Hijrah. Seronok. Pergi buka lagi kedai tu. Seronok betul. Lemang ketupat hari-hari ada. Yang bestnya ada orang Pontian komen, kenapa aku tak tahu? Tahu waktu orang Pontian pun tak tahu. Yalah. Iya. Tu sebab kadang-kadang
Saya ni kampung-kampung lah, spaghetti tak dapat saya. Makaroni oh tak dapat lah. Tak dapat lah. Apa tu? Apa aglio apa benda dah? Aulio tu lah. Tak ada. Tapi itulah dia. Kita menyedari siapa diri kita. Tak ada masalah. Dulu Segamat, mana ada Segamat Sentral? Bus stand Segamat. Dulu macam tu ayat dah. Kalau orang putih habis lah kan. Okey je, tak ada masalah. Jangan malu daripada mana kita datang. Kita sedar je diri kita, okey je kan. Itu tidak menjadikan kita ni teruk daripada orang, tak. Okey je. Malahan saya cemburu dengan orang yang duduk di kampung-kampung. Sebab apa? Dia lari daripada kesesakan lalu lintas, kesesakan manusia, kepadatan penduduk. Ya Allah Akbar. Nak ceramah dekat KL, kalau saya ceramah dekat KL jam 9 pagi, saya subuh dekat tol Sungai Besi tu. Sebab macam saya cerita dalam ceramah saya, orang Negeri Sembilan tak biasa jam. Ui, kalau 1 jam 2 jam tu nak mati dah dalam kereta tu. Ui, dahsyat betul kan. Tu sebabnya bersyukurlah duduk kat kawasan macam ni, relaxnya. Jalan one way pun elok je, orang tu buat 2 hala tadi. Segamat apa kira dia kata kan. Ayo, tu saya kata bersyukurlah kita duduk dekat kawasan-kawasan macam ni dan ingat pada orang lain. Dan begitu juga nak share juga kita ni dalam kehidupan kita. Yang pertama, jagalah diri kita ni. Bila kita kata bulan puasa tu target kita nak dapat takwa, so dalam kehidupan kita ada 7 perkara kita kena jaga. Pertama, jaga lisan kita. Jangan bercakap benda-benda yang tak baik. Jangan gemar sebar-sebarkan benda-benda fitnah dan sebagainya. Kadang-kadang kita sebar tu mungkin kita tak cakap, nampak diam, tapi yang kita type tu, yang kita tulis tu dinisbahkan juga sebagai apa yang kita cakap. So hati-hati. Bukan semua Samsul begitu kan. Dia dengan Samsul ni sensitif, sabar, bawa bersabar. Ada ramai Samsul dalam dunia kan. Lagi satu lagi, kalaupun ya, contohlah, janganlah kita gemar menghukum tanpa kita faham apa cerita di sebaliknya. Kita nampak, saya nampak lah betapa netizen ni gemar membalun lah. Kalau lelaki, perempuan, suami isteri ada masalah, ni semua salah lelaki. Jangan macam itu. Sabar. Berapa ramai lelaki yang mulia dalam dunia ni kan. Saya faham orang perempuan banyak berkorban, orang lelaki pun banyak juga yang terkorban. Kena faham, ini asal lelaki je tak berkorban, orang perempuan yang berkorban. Saya berkorban untuk abang. Hidup susah, cari makan susah, kerja siang malam, habiskan duit kat Segamat Sentral. Contoh tu perempuan tu. Lepas tu orang lelaki pula cakap, habis abang ni tak bekerja, abang pun berkorban juga, kerja pagi sampai malam, kesana kemari, kejap KL, kejap Segamat, kejap ni Batu Pahat, kejap satu Johor bang round tu. Abang bekerja, abang pun berkorban. Itu bukan berkorban, itu tanggungjawab. Tengok, tanggungjawab. Orang lelaki tanggungjawab, orang perempuan je boleh berkorban. Dalam rumah tangga artis yang kita nampak tu, jangan komen lebih-lebih. Kita doakan mudah-mudahan mereka jumpa jalan yang terbaik untuk selesaikan masalah mereka. Mana ada rumah tangga tak ada masalah? Saya tengok ni pun saya tahu mana rumah tangga ada masalah. Saya tengok pun tahu, dia tengah merajuk daripada tadi, dia minta benda tu tak dapat. Tadi masuk elok pegang tangannya, dah tak pegang dah. Nampak tu? Nampak tak? Kan? Yang lelaki pula nak pinjam duit sikit lah, abang ingat nak beli ni. Tak dapat dah. Tak dapat. Mula tak ngam. Nampak? Semua ada masalah, cuma macam mana cara kita mengatasi masalah tu. Cakap yang baik-baik. Ya? Jangan fitnah. Lepas tu nampak maklumat dalam media sosial, jangan main share-share je. Hati-hati. Tahu? Banyak sangat benda-benda yang disebar-sebarkan. Cukup-cukuplah kita ni. Cukup-cukuplah kita ni menyebarkan benda-benda yang tak baik, yang menyebabkan masyarakat boleh bergaduh antara satu dengan yang lain. Ya, cukup-cukup. Yang kedua, jaga apa? Jaga pandangan mata kita. Pandanglah yang baik-baik. Hari ni beraun ni boleh tengok yang baik-baik, window shopping boleh tengok yang baik-baik, barang-barang yang kita perlukan baik kan. Dan dalam berjalan tu hati-hati, takut terpandang kepada yang bukan milik kita.
Contoh pandang bini orang, lawa betul bini orang. Apa salah bini aku muka tak siap ni kata. Bukan muka tak siap, kau dah hari-hari tengok kan. Cuba pandang mana sudut yang cantik. Kalau cantik telinga, kau pandanglah telinga je. Kan? Jangan gaduh-gaduh. Ya. Mana kata pandang yang baik-baik. Pandang apa dapat pahala? Pandang mak ayah dapat pahala. Mana dah lama tak balik kampung, baliklah kampung. Tengok muka mak ayah dapat pahala. Tak pun buat video call. Yang kedua, pandang suami, pandang isteri dapat pahala. Dengan syarat pandang suami dan isteri sendiri. Yang pandang bini orang tak payah pahala dah. Yang ketiga, pandang Quran dapat pahala. Pandang baca lagi besar pahala. Pandang baca hafal lagi besar pahala. Pandang baca hafal faham lagi besar pahala. Pandang baca hafal faham dan buat lagi besar pahala. Dan kemudian seterusnya pandang Kaabah dapat pahala. Tu yang ramai orang pergi umrah. Pergi umrah. Macam sekarang ni ramai lah yang takut. Tak nak lah, kan pergi kan tak ada hotel, dia kata macam tu. Kena tipu dia tu. Memang banyak berlaku. Tapi kita boleh kaji daripada awal, confirm kan semua boleh, tak ada masalah. Kalau saya tengok banyak yang berlaku hari tu memang ada lah. Memang ada pengusaha hotel tu, bila ada orang bayar lebih dekat dia, dia sanggup pulangkan balik duit orang yang dah originally book tu, sebab dia nak bagi, sebab dia dapat harga lagi tinggi. Tetapi tak kurang juga banyaknya masalahnya adalah syarikat travel daripada Malaysia pun bermasalah, iaitu mereka bayar deposit tapi bila dah masuk hotel dia tak bayar habis, dia kata check out nanti baru bayar. Itu yang dihalau keluar. Pun banyak kes macam tu. Jadi yang sebenar-benarnya kalau nak pergi dengan Syamsul Debat, insya-Allah tak ada masalah macam tu. Tuan-tuan bukan promote lah, saya pun tak terikat dengan mana-mana company sebab saya akan call sendiri. Hotel tu confirmkan betul tak ada bilik ni, sebab saya tak nak. Dia senang ya tuan-tuan, kalau sampai dekat KLIA atau dekat airport Senai tu, dengar dia punya ucapan tu, ingat ya kita pergi umrah ni nak beribadah. Dalam beribadah tu kadang-kadang ada ujian. Kita kena sabar. Tu maknanya hotel kau bertukar. Kalau macam tu lah ayat dia kan. Dia dah awal-awal dia cakap macam tu. Okay? Jadi makna kata pandang Kaabah. Kemudian seterusnya yang ketiga apa? Jaga hati. Hati nak kena baik. Tengok ni, tak ada ni marah dah. Untunglah kau dapat duduk, aku ni berdiri tengok ceramah ni. Tak, dia okey je. Yang seorang tu dapat bersandar, walaupun berdiri dapat bersandar. Okey tu. Nampak tak? Yang nak dapat tengok belakang pun jadilah. Yang seorang dapat tengok telinga. Daripada tadi dia perhati telinga saya tu. Bentuk telinga tu contoh dia tengok daripada tadi tu kan. Macam itulah. Maknanya hati dia baik je. Tak adalah macam-macam. Tu yang depan tu tak adalah tu mesti macam ni tu. Tu tak ada, tu bukan nak dengar ceramah sangat tu. Tu semua nak selfie tu. Contoh. Itu saya tak boleh lupa yang dekat Mersing tu. Yang ada satu pakcik tu nak bergambar dengan saya. Ustaz, kita selfie boleh? Boleh. Dia tarik saya, dia keluar tapak tangan dia. Ustaz, tengok Ustaz. Saya pun tengoklah tapak tangan dia tu. Saya tengok. Ustaz, saya simpan dalam hati. Falsafah. Betul, wallahi. Orang Mersing. Pakcik tu, hidup lagi. Dia beritahu saya apa? Ustaz, simpan dalam handphone sampai masa kena format Ustaz. Simpan dalam hati, ingat sampai mati. Oh, steady. Betul. Dahsyat. Setua-tua manusia kat Malaysia ni semua pandai ambil gambar. Saya ceramah dekat Kelantan ada satu dekat Gua Musang. Makcik tu pakai telekung ambil gambar dengan saya, keluar pada telekung. Ui, mini love. Aku macam ni aja tak perannya. Ui, dahsyat betul dia. Main. Sekarang moden tak moden kan. Dahsyat lah. Ambil tak ada masalah. Kan? Tapi kalau paling baik sekali dah ambil gambar tu, hantar kat kedai gambar, dia akan ada satu kabel tu, dia ambil, kita pilih gambar, dia akan cuci, letak dalam album, tak adalah hilang. Adalah bukti, ni zaman dulu, waktu tahun 2023 dulu, ayah kau pernah ambil gambar dengan Syamsul Debat. Mana Syamsul Debat ni lah? Meninggal dah. Masa bila dia meninggal, tercekik mikrofon tengah ceramah, excited sangat ceramah. Agaknya lah masa tu. Kita tahu. Masa tu dah tahun 2045. Kan? Hari tu saya tengok daftar haji tu, siapa yang daftar haji hari ni insya-Allah boleh pergi pada tahun 2137. Bayangkan tu. Saya cerita 2045 tu kira dekat lagi tu. 2137. 3 kali mati hidup tak boleh pergi.
Mati hidup, belum mati balik. Bayangkan. Jadi dalam hati pertama, jangan tamak-tamak. Jangan tamak-tamak, kongsi tak apa. Faham orang perempuan? Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham orang perempuan? Tengok, mengeleng. Oh, dah cakap dalam hati jangan ada benda tak baik. Kongsi ni sedekah, bantu orang, bagi duit bantuan, bagi duit raya. Itu maksud kongsi. Yang dipikir kongsi suami memang tak ada betul elok dalam kepala. Samsul debat cakap benda baik kan, kongsi. Faham tak perempuan? Alhamdulillah. Macam tu tak ada kan? Jangan kita tamak-tamak. Yang kedua, jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Nak sombong apa? Tak ada, biasa je. Ni Samsul debat datang dia bersambut dia. Dahsyat dia. Susah. Orang duduk bawah elok, tak ada berkipas. Aku ni dah berpeluh dah. Kan? Nak cerita yang dalam aircon berpeluh. Sebenarnya sekarang kat luar memang panas. Sebab hati-hati pastikan tu anak-anak kita semua jaga. Kalau tengok dia apa, banyakkan minum air masak. Sekarang ni dekat luar tu suhu waktu siang ni 36, 37, 38. 36, 37, 38. Berapa ramai yang kena masalah stroke haba. Hati-hati. Nak pula yang paling teruk sekali, kita dah biasa aircon, keluar sekali tos panas. Tu yang badan tak boleh terima tu. Tu sebabnya dalam rumah pun nak sejuk, jangan sejuk sangat. Jangan sejuk sangat. Sampai dah menitik dah air batu kat telinga tu, berhentilah, janganlah, tu sejuk sangat tu. Okey, jaga. Jangan kita sombong-sombong, tak ke mana pun dengan kesombongan kita. Kalau contoh Samsul debat, tak. Sampai masa besok ada yang baru, Samsul debat, Samsul debik, Samsul debuk macam-macam, Samsul keluar agaknya, mana tahu. So tak ada nak belakang apa, tak ada apa. Biasa je Samsul debat, tengok, simple je, tak ada apa-apa. Biasa. Sama je. Dah tengok depan-depan sama. Siapa yang first time tengok Samsul debat depan-depan ni? Siapa first time? First time tengok. Sama je, biasa. Semua saya dengar lah tadi. Tingginya. Saya dengar tadi. Saya bukan baru hari ni tinggi, dah lama tinggi. Cara cakap tu macam tiba-tiba tinggi. Macam tu kan. Tak. Sebenarnya TV tu tinggi kan sikit lagi. Tak ada nak sombong-sombong. Tak ke mana pun. Tak ke mana pun. Saya cakap dengan isteri saya, abang sibuk-sibuk ceramah ni mungkin 2-3 tahun je lagi. Besok kalau abang dah duduk rumah tak ceramah, jangan kau muntah tengok abang sudah kan. Sekarang ni bising ni, ceramah bising. Bila buat macam mana kan, sibuk. Hari raya pun ceramah, gila betul. Kat Segamat Central pula tu kan. Alhamdulillah, tak apalah, dah ni masa dia dapat. Terima kasihlah pada penganjur boleh bawa Samsul debat datang kemari. Kemudian jangan kita dengki dengan orang. Nampak orang lain, belagak tak. Kita doakan kebaikan. Kalau orang lain dapat kegembiraan, kita gembira sama. Seterusnya apa? Jaga perut kita. Bukan maksud jaga boroi tak boroi. Jangan benarkan benda haram masuk dalam perut kita. Nabi pesan, cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga pesan, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi buatlah. Cara nak bagi cukup senangnya, banyakkan memberi daripada menerima. Banyak kita bagi, lagi banyaklah yang kita dapat sebenarnya. Tapi bila kita tak nak bagi, macam-macam yang kita tak dapat. Saya percaya konsep tu daripada dulu sampai sekarang. Pada orang yang dah biasa bersedekah, dia akan faham maksud saya cakap. Dia tak pernah rasa tak cukup. Cuba tengok makcik tu, dia meniaga nasi lemak. Niaga nasi lemak je, tapi rezeki dia ada, anak-anak berjaya. Macam mana? Rupa-rupanya setiap hari, kadang-kadang bila dia meniaga tepap, dia lebih-lebihkan nasi tu, lebihkan 2-3 sudu, sambal dia lebihkan, sedekah bagi kat orang. Nampak macam simple je, tapi itu ikhlas, sebab dia tak minta balasan pun. Sebab itu Allah bagi anak dia cerdik-cerdik, anak dia pandai. Dan yang paling penting, bila anak dah dewasa, tak lupa kat orang tua dia. Susah. Ya. Kemudian seterusnya, lepas perut, apa dia yang kena jaga? Jagalah tangan kita. Maksudnya apa? Tangan kita ni banyakkanlah tolong menolong antara satu dengan yang lain. Bantu membantu. Mana orang memerlukan, kita bantu. Bantu ikut kemampuan kita. Macam hari ni,
mampu bagi sedekah makanan, bagi makanan. Macam hari penganjur kita, dia mampu panggil Samsul Debat datang, dia panggil Samsul Debat datang. Kemudian ada pekerja-pekerja mampu susun kursi, kan? Hari ni yang mampu datang untuk support program ni, alhamdulillah datang. Ini adalah ceramah yang paling ramai dalam sejarah Segamat Sentral, sebab dia punya kehadiran sampai ke celah-celah baju. Punya ramai tu, yang belum cerita yang atas tu. Bukan main seronok ni melambai dia macam masuk kamera rasa. Nampak tak? Tu hati-hati tu. Ini duduk kat kedai telefon tu. Kan, nampak? Alhamdulillah. Tu satu bentuk bantuan kita boleh bagi. Lepas tu ada orang tu tolong macam mana? Dia bagi laluan. Nampak tak? Nampak tak? Dia bagi orang lain supaya boleh nampak sama. Itu bentuk bantuan. Ikut kemampuan kita. Tangan ni bantu. Tangan kita ni menyumbang, bantu dalam benda-benda kebaikan. Kemudian yang keenam, pada langkah kaki kita, melangkah ke tempat-tempat yang baik. Datang ke majlis ilmu macam ni. Sebab Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Datang hari ni di syurga, jangan balik. So ada lagi datang. Jadi saya cadangkan kepada Segamat Sentral ni, teruskan buat program macam ni. Asyik panggil penyanyi je, panggil lah penceramah pula. Samsul Debat jangan panggil lagi lah, dah panggil ni dah lah, panggil orang lain pula. Kan, insyaAllah. Kan? Lepas ni kita buat dua Samsul. Samsul Debat dan Samsul Rau-Rau. Kan, kita buat dekat sini. Boleh lah tu, nanti booking tarikh ya. Cakap dengan PA saya, dia akan uruskan sekali dengan Samsul Rau-Rau sekali. Bayaran sama pun tak apa, saya okey je. Ada hal tu, okey je. Betul, saya buat. Melangkah ke tempat-tempat yang baik, datang. Datang pasaran ni tak baik ke? Baiklah, kita datang, rupanya ada majlis ilmu. Baguslah, sambil-sambil membeli. Sebab nak tambah stok ketupat dah habis. Kan, ketupat segera pun, dia punya bajet-bajet, kan, dia punya nasi impit tu macam dia buat sendiri, tak ada, semua beli je sekarang. Kuih raya tu atas meja tu, yang mana satu yang kau buat? Satu je tak buat, yang lain semua beli. Macam tu dia kata, ayat dia, kan. Sekarang zaman dia macam tu je. Kalau buat tu lagi mahal daripada beli, baik beli. Tak usah pening-pening kepala. Kuah kacang pun order je sekarang ni. Ada kuah kacang tu letak air panas dia settle. Ada. Lepas tu bajet-bajet lah, macam dia lama sangat ngacau kat dapur tu. Allah, penat betul lah buat kuah kacang ni. Kan ada. Tak kisahlah buat. Kita tetap kaya. Dan begitu juga yang terakhir sekali, jagalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Dalam apa juga kehidupan kita, jangan hilang pedoman. Jaga. Macam ni kan, elok duduk sama-sama. Ketepikan perbezaan kita. Kita sama-sama orang Melayu beragama Islam. Ni kebanyakannya Melayu lah. Walaupun ada yang bukan Melayu, kita sama-sama hidup sama-sama. Jangan gaduh-gaduh. Kan? Jangan gaduh-gaduh. Sama-sama kita bertoleransi, bertolak ansur, bermuafakat. Alhamdulillah. Jangan gaduh-gaduh. Kalau nak ambil gambar pun jangan berabut-abut. Samsul Debat okey je, gambar tagak RM10, gambar gabah RM15. Jangan lupa siapkan kaunter, kutip. Ya. Dunia kita ni sementara je. Dunia ni kita ni sementara je. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Jadi dalam kesementaraan itu, manfaatkanlah dengan benda-benda baik yang kita boleh buat. Jibril pernah kata kepada Nabi kita sebagai pesanan pada manusia, dia kata apa? Hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Cintailah, sayangilah sesiapa sahaja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai, yang kamu sayangi. Dan yang ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu di atas dunia ini, kerana sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan dengan adanya kita bersama-sama pada hari ini, kita berusaha. Jangan letak cita-cita yang salah. Aku hidup aku nak jadi kaya. Salah, jangan. Tak usah. Tak perlu kaya pun. Tapi mintalah, ya Allah, jadikanlah aku ni orang yang baik. Bila jadi orang baik, itu lebih besar manfaat. Orang yang tak cukup duit pun rasa cukup bila jumpa dengan orang yang baik. Orang yang baik, kita tengah lapar ni, kita tak kaya,
Tapi jumpa orang baik ataupun orang ini yang baik-baik ni, baik sikit lah, dia kata marilah senyap, aku belanja kau, kebetulan aku dah bawa cokodok ni. Cokodok, cocah sambal belacan. La ilaha illallah. Nek moyang sadap, mengeletek-ngeletek nyawa makan. Macam tu lah. Sadap macam tu lah. Kan? Kita rasa, ya Allah, kebetulan lapar. Kebetulan lapar, dapat makan. Seronok tak seronok? Macam tu lah. Tapi nampak orang kaya, belum tentu lagi. Pergi pula rumah orang kaya, dia makan steak kayu makan. Pergi rumah orang kaya, makan dia sikit dia. Kan dia ada style, garpu belah sini, sudu belah sini, pisau belah sini. Kita macam mana pula makan pakai pisau, luka bibir. Kita tak pandai. Contohlah, sudahnya tak kenyang makan rumah orang kaya. Betul tak? Cuba perhatikan, pada musim raya ni, makan paling sedap dekat mana? Musim raya ni, makan paling sedap adalah makan rumah orang. Perasan tak? Sebab orang tu baik, hidangkan makan. Kuih tiaw bodoh tu, bukan ada udang, ada sotong. Sedap benar-benar, panas-panas makan. Sedap betul, bertambah makan. Dekat rumah nengok tak lalu. Sebab apa? Ada kebaikan. Itulah. Itu sebabnya sebagai suami isteri pun, cita-cita kita nak jadi isteri yang baik. InsyaAllah. Abang, jom kita peluk. Lama dah tak peluk abang. Ya, satu kebaikan. Saya nak tanya, bila last akak peluk lelaki akak? Cakap, bila last kak? Bila? Rahsia dia kata. Aku dengar kau cakap tu, bila last? Malam tadi ke, pagi tadi ke, atau semalam? Lama dah tak peluk. Kenapa kau tanya aku? Dia kata kan. Sebelah tu, kak dah kahwin belum? Belum lagi? Okey, tak lama itu. Saya tengok pun saya tahu. Bulan 8, tahun belum tahu. Tahu. Kan? Ya, rumah ni. Tak, anak ni rumah. Bila last peluk cakap? Cakap bila last peluk suami cakap. Kak cakap kak, saya tak nak tanya abang, nak tanya kak. Orang lelaki politik banyak cakap kak, bila last? Semalam. Tengok, tu dah lama dah tu. Iya. Saya nak keluar rumah, nak apa, peluk dulu. Kalau tak peluk tak settle. Macam tu. Itu benda baik yang kita boleh buat. Iya. Peluklah, walau berapa pun dah saiznya tu, peluk. Mana dapat lah, peluk. Uzab, bahagia. Kata Datuk Dr. Fadilah Kamsah, peluk isteri panjang umur 4 saat. Tah mana dia dapat, aku tak tahulah, aku ulang je balik. Macam tu lah dia cakap. Tapi yang pastinya peluk isteri sendiri tau. Kau peluk bini orang pendek umur, kau jangan main-main. Betul, tu kebaikan. Suami pun sama. Suami, apa kebaikan ni? Buat kebaikan-kebaikan kita boleh buat. Yang tadi kebetulan abang pergi dekat Segamat Central tadi. Alhamdulillah ni, abang beli ni kain ni mahal. Abang tadi tak sanggup tengok harga dia, abang bagi je kad tu, suruh swipe dia. Ya ke bang? Berapa? Tak salah, beratus ni. Wahai beli RM15 je. Tapi dia nak bagi isteri dia gembira. Abang, kenapa abang berhabis untuk itu? Untuk isteri abang. Mati pun dapat sanggup. Ayat macam tu. Nampak tak? Tengok tepuk tangan nombor belakang. Nampak? Sebab apa? Benda baik. Nampak tak? Ataupun beli something, beli cool block ni. Kau orang semangat betul duduk dalam tu ya. Seronok aku tengoknya. Dia dengan mesin tu lebih kurang dah. Saya nak satu tau, yang tu, yang laici. Okey. Panis pula kata. Tapi betul. Kebaikan yang kita boleh buat, walaupun kecil, besar makna. Contoh telefon mak kita. Assalamualaikum mak, mak sihat ke? Mak dah makan ubat belum? Kebaikan. Buat. Benda simple, sebarkan kebaikan. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, makin berpuluh pula saya ni kan. Jadi rasa cukup lah tu. Sebab saya yakin ramai nak ambil gambar. Kan? Ramai nak ambil gambar. Jadi insyaAllah ya. Saya ucap terima kasih banyak. Next time kita buat lagi ya. Jangan tak buat lagi. Buat lagi. Kita kena camah sampai pukul berapa ni? Sampai pukul 5.30 ke apa? Okey, saya tambah lagi. Okay,
sebarkan kebaikan. Betul. Kebaikan ni jangan kita cakap kebaikan ni adalah tak ada benda pun. Tak, sebenarnya itulah yang paling baik sini. Yang kita rasa tak ada apa-apa tu, itulah yang paling baik. Kita rasa macam tak ada apa-apa. Contohlah, saya ingat ada seorang makcik saya ni. Makcik ni dia belah isteri saya lah. Saya dah lama tak jumpa dia. Dia boleh cakap, lama betul dah tak jumpa si Acoy ni. Dia panggil si Acoy. Nama glamour saya kat kampung. Lama betul tak jumpa dia. Asyik tengok dia dalam TV je, dia kata tu. Ingat lagi masa dia mula-mula datang rumah ni, dia kata. Dia boleh kita gurau-gurau saja je, gurau-gurau dapat duit raya. Saya pun tak ingat saya pernah bagi duit raya kat dia. Dan kalau saya bagi pun saya yakin saya bagi tak banyak pun. Tapi dia sebut sampai hari ni. Sebab pada setengah orang, pada kita rasa benda tak ada apa-apa. Tapi pada dia benda tu besar makna. Macam kita lah makan kan, yang malam ni abang tak ada duit sangat ni, kita kongsi je makan nasi goreng jantan. Nasi goreng ada telur mata, jantan tu ada telur. Dia makan sama-sama. Satu mangkuk share 2 orang. Makan bersuap walaupun dalam keadaan susah. Itu je kemampuan. Minum air suam lah tu. Bukan cool block. Kan air suam. Masa tu pakai straw bersilang air suam. Masa tu besar maknanya, ingat sampai bila-bila susah sama-sama. Tu sebab orang perempuan kadang-kadang dia tak boleh terima bila lelaki tu senang dia tinggalkan isteri dia. Kan? Orang lelaki ni kadang-kadang macam tu, dia tak boleh senang sikit. Kan? Kadang-kadang ada jugalah waktu keadaan sebelum senang pun memang susah seorang. Tengok tu orang perempuan dia beria meniup straw. Kesian lelaki tak minum apa pun. Dia pada tadi seorang. Tak ada lagi hulu bang, tak ada langsung. Kan? Macam tu lah. Tapi betul. Share kebaikan, gurau agak, gurau. Teruskan minum, teruskan. Dah tinggal separuh dah tu tak dihulu lagi kat lelaki ni tu. Kan? Tak ada dalam bab kebaikan. Dan satu lagi sedekah. Saya selalu share lah bab sedekah ni. Saya bawa dulu pada mula lah. Dulu waktu saya mula-mula jadi Samsul Debat, ada satu syarikat travel, dia nak taja saya untuk pergi umrah dengan bagi saya 1 seat percuma. Bila 1 seat percuma, package tu masa tu bayangkan pada tahun 2015 macam tu, 2015 2016 macam tu, masa tu package tu 15-16 ribu, bayangkan. Dan bila saya dapat 1 seat tu, saya hadiahkan dekat adik saya. Sebab adik saya seorang tu dah pergi, mak saya dah pergi, yang seorang ni belum pergi, bawa dia pergi. Nampak sikit tapi pada dia besar makna. Dan kemudian saya berazam, saya cakap dengan mak saya, masa tu mak saya pun pergi. Saya cakap dengan mak, rasa besok nak belanja lah, ahli keluarga kita mana yang susah-susah tu nak bawa pergi umrah. Alhamdulillah pada tahun 2019, awal 2019 sebelum Covid 2020 tu, alhamdulillah saya dapat bawa 15 orang ahli keluarga saya. Masa tu menung jugalah. Yang menung pertama saya, kedua buku akaun tu. Sebab bila nak bawa saudara mara, takkan nak bawa package yang paling teruk, kenalah bawa package yang bagus sikit. Saya pun bawa seorang RM9,800. Jangan dicampurkan, senyap aja, kira dalam kepala je. 9,800 bawa 15 orang, bayangkan. Menung saya. Masa tu terdengar bisikan, padan muka kau. Kau selalu cakapkan sedekah tak pernah miskinkan orang. Kau tengok buku akaun kau sekarang. Macam tu lah. Terdengar lah, padan muka kau. Macam tu dengar macam tu lah kan. Tapi masa tu, lantak lah saya pun bawa. Tapi waktu dekat Tanah Suci, waktu dekat KLIA, waktu semua berkumpul, saya tengok dah pakai kain ihram masing-masing. Masa tu separuh daripada perasaan hilang duit tu, separuh hilang dah. Separuh tau, ada lagi rasa tu, separuh je hilang. Tapi bila sampai ke Tanah Suci, jejak kaki ke Tanah Suci, saya nampak mengalir air mata masing-masing. Sebab ada yang tak pernah naik kapal terbang pun. Naik kapal terbang tempat pertama pergi Mekah. Masa tu hilang perasaan duit je, lantaklah aku tak kisah pun. Okey je. Lepas tu tiba nak pergi Taif, kena tambah pula 160 rial seorang lagi. Masa tu berdarah balik semula. Sebab kalau tidak dia tak nak pergi. Tak apalah, lain kali. Masa bila lain kali lagi? Saya bayarkan jugalah pergi. Alhamdulillah. Dan kemudian alhamdulillah bila sampai je ke Malaysia, tak sampai 3 bulan Allah Ta'ala ganti balik duit saya.
Masa tu tak adalah cakap mujur balik modal, tak ada. Masa tu saya cakap dalam hati saya, siapa lagi aku nak tolong, tolong jangan angkat tangan. Tu yang saya tolong. Dan alhamdulillah hari tu pada bulan Februari yang lepas, sebelum puasa, saya bawa 45 orang ahli keluarga saya. Nampak pergi je, jangan risau. Sedekah orang pergi umrah, Allahu Akbar. Mak saya dekat Seremban tu, dia ada grup berzanji marhaban mengaji. Grup dia tu setiap bulan kumpul 50, 30, 20, kumpul, hujung tahun duit yang terkumpul tu hantar salah seorang jemaah mana yang jenis orang susah yang tak pernah pergi umrah, bayar dia pergi umrah. Buat macam tu. Berkat, percaya cakap saya. Siapa bayangkan, sebab Nabi sebut, barang siapa yang bersedekah, Allah takkan kurangkan, malahan bertambah dan bertambah harta dia. Tu janji Nabi. Dan siapa yang ada banyak masalah dalam kehidupan dia sekarang, banyaklah itu tak cukup, ini tak ada je masalah datang, anak sakit, kereta rotek mati, serentak pula tu kan. Pada ketika itu apa Nabi sebut? Nabi sebut sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Oh, cara kau tekan mesin tu memang nak siapkan tahu apa punya dia. Marah betul kau ya. Bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Jadi itu sebabnya kalau kita keluar nak bermusafir, nak pergi berjalan mana-mana, naik kereta lalu mana-mana masjid surau, berhenti dulu, bagi kat anak RM1 pergi masuk, walaupun RM1, walaupun boleh masukkan dalam tabung surau tu, baru jalan, insurans insyaAllah. Jauhkan pada bala dan musibah ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Dan tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menyebut hari ini, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT, menekurangi tubuh punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.